Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ini saya akan membentangkan teks terjemahan Hamasah Abi Tamam. Abu Tamam Habib bin Awas Al-Ta'i, penjara Abbasiyah, yang dikenali kerana namanya yang tertera di setiap lidah. Beliau dilahirkan pada tahun 190 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 231 Hijrah pada usia yang masih muda. Pada zaman dulu beliau adalah antara penyair pada zamannya, sekumpulan kecerdasan yang berkobar-kobar, bakat yang bersinar dan kemampuan seni yang mengalir. Beliau adalah penghafal dan pencerita puisi orang dahulu. Ahlinya mengetahui beliau seorang ahli dalam bahasa dan sastranya. Dalam puisinya beliau mencari kesamaran dan kerumitan serta menjana makna dalam rumusan puisi. Puisinya mendapat perhatian yang paling besar daripada pengkritik zamannya dan pengkritik era berikut, dan dia menjadi topik perbincangan kritis. Semasa hidupnya, Jamal Al-Asma'i telah mengumpulkan kekayaan kata-kata asing, peribahasa yang jarang digunakan, dan puisi-puisi dari pelbagai suku yang membentuk kumpulan berita dan sejarah yang luas. Kemahirannya dalam bidang ini membuat dikenal oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan ia menjadi teman kepercayaan Khalifah tersebut. Al-Asma'i terus menerima pujian dan penghargaan dari Khazanah Ar-Rasyid dan kemudian Al-Ma'mun sebagai penghargaan atas karya sastra dan keahliannya dalam ilmu bahasa Arab. Al-Asma'i meninggal dunia pada tahun 216 Hijrah bersamaan dengan 831 Masih pada usia 90 tahun. Ibnu Al-Imad dalam cerita kematian tahun 216 menyebutkan bahawa Abu Sa'id Abdul Malik bin Qarib Al-Bahali Al-Basri Al-Asma'i, seorang ahli bahasa dan sastrawan yang terkenal, dihormati oleh para khalifah dan duduk di majlis mereka. Al-Asma'i juga dikenal sebagai penulis beberapa karya. Selain puisi yang disusunnya, beliau telah mencipta revolusi pembaharuan dalam sejarah puisi Arab. Abu Tamam meninggalkan kitab Al-Hamasah sebagai bukti pilihan puisi yang berterusan untuk jangka masa yang lama. Boleh dikatakan bahawa Abu Tamam mempunyai penilaian seni dan standard keindahan seni dan pilihannya, pilihan-pilihan penyair antara seorang seniman dan bukan seorang ahli bahasa atau sastrawan. Oleh itu kita dapat melihat bahawa beliau tidak menyampaikan puisi secara keseluruhan seperti yang dilakukan oleh Ad-Dubai dan Al-Asma'i sebelum ini, tetapi beliau memilih bait-bait dan sebahagian-bahagian puisi yang sesuai dengan penilaian seninya dan standard kritikannya. Pilihan-pilihan ini dikenal dan terkenal sebagai babun awal dan termasuk bab hamasah, iaitu bab semangat, di mana nama bahagian diberikan kepada keseluruhan bab hamasah juga merupakan bab terbesar dalam kitab tersebut, dan hampir sepertiga daripada pemilihan-pemilihan itu dan juga semangat dan pembicaraan mengenai keberanian dan kepahlawanan mempunyai akar yang mendalam dalam jiwa Arab. Dan Abu Tamam menyusun pilihannya kepada 10 kategori. Kategori yang pertama, kategori hamasah. Yang kedua, kategori elegan. Yang ketiga, kategori sastra. Kategori genealogi. Kategori efektif. Kategori hospitality dan pujian. Kategori penerangan, kategori perjalanan dan nostalgia, dan kategori cinta dan kategori sindiran, iaitu hajat. Dr. Izzuddin Ismail mengulas mengenai pendekatan Abi Tamam dalam kaedah ini. Beliau dalam kaedah ini menonjolkan penulisan fiqh. Abu Tamam menetapkan kaedah pemilihannya berdasarkan pengumpulan daripada setiap kandungan dalam satu bab. Dalam bab keramahan dan pujian, dia menggabungkan kebanggaan dan kemurahan hati. Keranaan dan keberanian dan pujian turut disebut dengan sifat terpuji dalam manusia, tetapi pada masa yang sama dia terlepas pandang masalah antara ratapan dan pujian. Dalam bab berjalan dan mengantuk, beliau menggabungkan apa yang dikatakan dalam perjalanan dan berjalan pada waktu malam, dan apa yang dialami oleh musafir pada malam hari, iaitu mengantuk dan keletihan. Begitu juga halnya dalam bab sifat, dan dia bertujuan untuk menggambarkan sama ada penerangan tentang pemandangan alam atau makhluk yang hidup. Sumber sastra linguistik halaman 95. Dr. Omar Al-Dakar mencatat satu perkara penting mengenai peranan Abu Tamam dalam teks terpilih melalui penghapusan dan pengubahan. Abu Tamam biasanya enggan untuk meninjau semula dan memperhalusi puisinya, bergantung pada daya seninya untuk membuat perubahan pada beberapa teks. Orang lain dengan membuang kata dan menggantinya dengan kata yang lebih disukainya. Kritikus pada masa itu seharusnya menghalanginya daripada berbuat demikian untuk memelihara integriti teks-teks orang lain. Tetapi apakah daya mereka menerima tindakan beliau dan memaafkannya.
Ini berdasarkan sumber Bahasa Arab pada muka surat 50. Kemasyuran semangat tersebar di seluruh dan ramai yang bekerja. Dan salah satu yang paling terkenal ialah penjelasan Marzuki, menyembangkan semangat dengan menjelaskan beberapa kali yang terakhir dalam penjelasan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid di 4 bahagian tahun 1938 di Kahirah. Dia kembali Profesor Ahmad Amin dan Abdul Salim Harun mencapai semangat dan menyebarkannya dalam menerangkan Marzuki dalam 4 bahagian antara 1951 dan 1953 di Kahirah. Masya Allah, apa yang saya faham daripada terjemahan teks tersebut.